Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan Belanjawan 2024 pada peringkat dasar mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 tahun 2023, iaitu Yang Berhormat Damansara, Subang, Ledang, Seri Aman, Parit, Labuan, Jelutong, Puncak Borneo, Hulu Selangor, Kubang Krian, Lubuk Antu, Jerantut, Rasah, Hulu Terengganu, Batu, Batang Lupa, Kuala Kerau, Maran, Kuala Krai, Jelun, Tegara, Seputih, Kota Baru, Gopeng, Kepong, Jelebu, Bukit Bendera, Batang Sandong, Sungai Buloh, Raup, Balik Pulau, Mersing, Terbrau, Temeloh, Tampin, Kelang, Masjid Tanah, Bukit Bintang, Jempol, Serian, Gerik, Bangi, Kuala Pilah dan Bentong. Sebagai Menteri yang pertama menggulung daripada Jabatan Perdana Menteri, saya mohon untuk menjawab isu-isu di bawah tanggungjawab bahagian hal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Bantuan Guaman, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, Jabatan Insolvensi Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, SUHAKAM, dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Dan saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi seperti berikut, iaitu Parlimen Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Audit Negara, Jabatan Wilayah Persekutuan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Malaysia NFCC dan Petronas. Tuan Yang di-Pertua, semasa perbahasan Belanjawan 2024, kebanyakan ahli-ahli yang berhormat telah membangkitkan pelbagai persoalan isu dasar yang menyentuh usaha reformasi perundangan secara khusus, walaupun ianya secara langsung tidak berkaitan dengan Belanjawan 2024 secara spesifik. Sememangnya undang-undang yang kukuh dalam semua aspek merupakan asas kejayaan bagi sebuah negara. Oleh itu, suka saya menegaskan di sini bahawa Kerajaan Perpaduan kekal komited dalam matlamat untuk mereformasikan perundangan dengan mengambil kira pelbagai cabaran termasuk dari segi kewangan, kepakaran, tempoh masa dan struktur perundangan dengan mengambil kira kedudukan istimewa Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak serta kepentingan kaum-kaum lain yang ada seluruhnya. Sebagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan dalam ucapan Belanjawan 2024, Kerajaan Perpaduan sentiasa komited untuk mendukung usaha badan kehakiman supaya akses kepada keadilan dengan izin access to justice sentiasa bersedia kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia. Dan hal ini bagi memudahkan rakyat jelata untuk memperolehi perkhidmatan mahkamah, inisiatif mahkamah bergerak bagi kes-kes sivil juga akan diperluaskan. Sesungguhnya akses kepada keadilan adalah usaha yang paling penting bagi mencapai pertubuhan inclusiveness dengan izin maupun matlamat pembangunan mampan SDG. Peruntukan sebanyak 38 juta ringgit Malaysia disediakan bagi memperkasa dan meningkatkan produktiviti institusi kehakiman negara, termasuklah untuk membaik pulih prasarana mahkamah dan menaik taraf kemudahan ICT mahkamah yang usang dan rosak di seluruh negara. Peranan Akademi Kehakiman Malaysia dan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia juga akan diperkasa dalam melatih hakim-hakim mahkamah secara lebih terancang dan berkesan dengan implikasi kewangan sebanyak 20 juta. Bagi terus mengorak langkah ke hadapan dalam pelaksanaan reformasi perundangan, Kerajaan Perpaduan memperuntukkan 18 juta ringgit Malaysia. Pertama, melaksanakan Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemajaraan Sepanjang Hayat 2023 untuk memberikan nafas kehidupan kedua bagi banduan melalui pelaksanaan hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory selaras dengan konsep keadilan restoratif dan izin restoratif justice. Kedua, pelaksanaan kajian empirikal pengasingan peranan pendakwa raya dan peguam negara bagi mengenal pasti langkah terbaik ke arah reformasi institusi yang lebih tepat dan progresif. Dan ketiga, pengaturan langkah jitu untuk mempertahankan kedaulatan tanah air daripada tuntutan sulu. Kerajaan sama sekali tidak akan berkompromi dalam hal ini dan akan terus mengatur langkah terbaik untuk melindungi dan memelihara kedaulatan Malaysia. Kerajaan juga komited dalam menangi isu pengubalan wang haram dan pembiayaan keganasan. Selaras dengan itu, semakan perundangan Akta Pemegang Amanah 1949 dan Akta Pemegang Amanah diperbadankan 1952 akan dilaksanakan dengan kadar yang segera. Selanjutnya, kerajaan juga turut cakna mengenai penipuan cyber yang kian kompleks seiring dengan perkembangan teknologi.
Kini hanya terdapat satu mahkamah session, iaitu Mahkamah Cyber, untuk mengendalikan prosiding berkenaan jenayah cyber. Bagi memastikan mangsa jenayah cyber memperolehi keadilan dalam tempoh masa yang munasabah, Kerajaan Perpaduan akan memperluaskan mahkamah cyber di seluruh Malaysia secara berfasah. Untuk maklumat Tuan Yang di-Pertua, saya telah mengumpulkan semua isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat daripada blok kerajaan dan blok pembangkang mengikut tematik seperti berikut. Pertama, pemekasaan perkhidmatan bantuan Government Malaysia, pemantauan pendanaan awam yang baik oleh Jabatan Audit Negara, inisiatif pengubalan Akta Kebebasan Maklumat, penambahbaikan dan pindaan kepada Akta Pemberi Maklumat 2010 dan reformasi institusi Parlimen, penubuhan Suruhanjaya Kanak-kanak, usaha pengenalan pengetahuan pengurusan kewangan dan celik muflis, usaha perundangan kawal selia pendanaan politik yang baik, usaha reformasi mengenai pengasingan peranan peguam negara dan pegawai raya dan pendapatan mekanisme aduan berkenaan isu rasuah dan integriti. Yang Berhormat Jelun Terbau dan Bangi telah membangkitkan berkenaan dengan peranan Jabatan Bantuan Guaman dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK, serta usaha memperkasakan perkhidmatan bantuan guaman bagi membolehkan lebih banyak bantuan guaman diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Tuan Yang di-Pertua, peranan Jabatan Bantuan Guaman ataupun JBG dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK adalah saling lengkap melengkapi dalam merealisasikan penyampaian khidmat bantuan guaman. Sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Bantuan Guaman 1971, Akta 26, JBG memfokuskan kepada 3 kategori khidmat bantuan guaman, iaitu prosiding sivil, prosiding syariah dan prosiding jenayah, khususnya bagi kes pengakuan salah dengan izin guilty plea sahaja. Antara usaha memperkasakan perkhidmatan bantuan guaman sedang dilaksanakan adalah pertama, memperkasakan perkhidmatan pengantaraan dengan izin mediation services secara dalam talian dengan membantu mahkamah menggalakkan penyelesaian luar mahkamah perkhidmatan pengantaran secara dalam talian untuk memudahkan masyarakat dan mengurangkan kos pengangkutan pihak-pihak yang bertikai. Kedua, meningkatkan penglibatan lebih ramai peguam swasta untuk menjadi peguam panel Jabatan Bantuan Guaman bagi membolehkan pengurusan litigasi sivil dan syariah secara berbasingan dan berfokus. Kemudian, pelantikan peguam panel di bawah Jabatan Bantuan Guaman diperluaskan dalam menyediakan khidmat dampingan guaman, iaitu bagi kes-kes jenayah yang melibatkan mangsa kanak-kanak, khususnya yang menjadi mangsa jenayah seksual. Kemudian, pengkongsian pintar smart partnership dengan NGO-NGO yang bertauliah yang berintipati kepada hal ehwal kebajikan kanak-kanak bagi meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab yang berkaitan dengan hak kanak-kanak. Dan akhir sekali, memperkasa hebahan fungsi dan peranan JBG melalui platform yang lebih luas seperti hebahan melalui arus perdana, radio dan televisyen, serta program promosi dan kesedaran masyarakat. Bagi tahun 2024 pula, Kerajaan Perpaduan kekal tekad ke arah memperkasa lagi perkhidmatan Jabatan Bantuan Guaman dengan memperuntukkan tambahan sebanyak 3 juta ringgit Malaysia bagi lantikan sementara bagi menyokong JBG untuk memperluaskan pengendalian klinik guaman bergerak di kawasan pendalaman atas prinsip dengan izin mewujudkan platform Justice on Wheels. Ini bagi memastikan semua rakyat di luar sana, terutama sekali mereka yang memerlukan perlindungan dan mahu menuntut hak mereka dalam perlindungan di sisi undang-undang di kawasan-kawasan pendalaman khasnya, khususnya di Sabah dan di Sarawak, dapat memperolehi akses kepada keadilan dengan izin. JBG turut menyediakan klinik guaman bergerak yang akan memanfaatkan rakyat yang berada di kawasan tersebut. Manakala YBGK merupakan badan yang diperbadankan di bawah Seksyen 16 Akta Syarikat 1966 sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan dengan izin Company Limited by Guarantee dan bertaraf syarikat khairat dengan izin Charitable Company, mengendalikan kes-kes jenayah khususnya bagi maksud riman, perbicaraan dan rayuan prosiding jenayah dengan menggunakan peruntukan kewangan daripada kerajaan. Kerajaan melalui Jabatan Audit Negara selaras dengan Akta Audit 1957 boleh mengaudit YBGK dalam memastikan elemen accountability dalam pentadbiran dana awam dengan sebaik mungkin bagi kegunaan pembelaan awam. Melangkah ke hadapan dalam menetapkan hala tuju yang jelas dan izin
untuk mewujudkan perkhidmatan bantuan yang ditawarkan bersama oleh JBG dan YBGK yang dibiayai oleh kerajaan, sebagaimana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum pada 24 Februari 2023 semasa pembentangan Belanjawan 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kerajaan akan meneliti ikhtiar untuk mengubah satu akta yang khusus bagi menawarkan bantuan guaman percuma bagi kes jenayah supaya rakyat yang dibelenggu kesempitan ini daripada segi kewangan dapat turut memperolehi akses kepada keadilan. Susulan itu, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa Akta Pembelaan Awam JAPA dan suntikan peruntukan geran penyelidikan sebanyak RM190,000 telah diluluskan, dan keanggotaan JAPA ini terdiri daripada kalangan pakar akademik dalam bidang perundangan, 8 fakulti undang-undang universiti awam ataupun swasta terlibat, dan JAPA ini diwujudkan untuk menilai kewajaran pengubalan Akta Pembelaan Awam di Malaysia untuk menambah baik dan dengan izin untuk mengelevate dengan izin struktur YBGK dan JBG bila menyentuh tentang isu mendapat pembelaan dalam hal ehwal bantuan guaman dalam isu spesifik, iaitu isu-isu kes-kes jenayah, dan merancangkan elemen serta parameter undang-undang yang seharusnya dicapai sekiranya terdapat keperluan akta ini untuk digubal pada tahun hadapan dan mengkemukakan cadangan-cadangan lain kepada kerajaan. Buat masa ini, JAPA sedang membuat kajian perbandingan liputan kerangkaan perundangan berkaitan pembelaan awam dalam bahasa Inggeris dengan izin Public Defender di negara-negara luar yang terpilih seperti Singapura, Australia, New Zealand, Taiwan dan United Kingdom, atau negara lain dengan mengambil kira input-input utama berdasarkan kerangka perundangan dan amalan terbaik di luar negara berkaitan pembelaan awam, implikasi kepada perkhidmatan bantuan guaman secara holistik serta kesan kepada akta sedia ada di Malaysia, bererti Akta Bantuan Guaman, dan dibaca bersama dengan Akta Profession Undang-Undang 1976. Hasil daripada kajian ini, kita harap yang akan dikeluarkan pada hujung tahun ini diharapkan akan dapat merangka pendekatan dan dasar kerajaan baru jika kerajaan mahu meneruskan komitmen untuk mewujudkan satu public defender, Akta Public Defender. Kerajaan perpaduan sentiasa komited dalam khidmat bantuan guaman kerana kita percaya tentang elemen bahawa dengan izin leave no one behind. Itu sebabnya untuk mendapat bantuan daripada apa yang disebut sebagai bantuan guaman, sebenarnya Tuan Yudi Petua bila bercakap tentang bantuan guaman, dia bukan hanya pergi ke mahkamah. Dalam kes, contohnya saya bagi dalam kes-kes sivil, Jabatan Bantuan Guaman mesti menekankan lebih banyak kepada mediasi. Mediasi itu dua-dua pihak kena bersetuju untuk mencari penyelesaian. Daripada pendekatan baru dalam banyak negara, bila bercakap tentang bantuan guaman, kalau kita hanya menggalakkan ke mahkamah, kita takkan menyelesaikan pertikaian, terutama sekali kes sivil. Dan bila berhadapan dengan kes keluarga, penyelesaian luar mahkamah perlu menjadi penekanan. Tetapi masalahnya kadang-kadang mereka tidak mempunyai kepakaran, kemahiran, mereka tidak tahu hak mereka, dan antara masalah yang kita tahu, yang selalu kita dengar ialah untuk pergi ke mahkamah, kes ditangguh, kena pergi lagi ke mahkamah. Dan mereka yang duduk di kawasan luar bandar, dengan adanya program Justice on Wheels ni, elemen-elemen mediasi boleh kita bawa dan kita dapat selesaikan di peringkat akar undi. Itu sebabnya peranan Jabatan Bantuan Guaman nanti ialah mengambil bekas-bekas hakim, bekas-bekas pegawai undang-undang yang mempunyai kepakaran, kerana kerajaan akan biayai tetapi bukan pada kos swasta yang berlaku pada hari ini. Dan kalau kita tengok dalam kes keluarga sebagai contohnya, untuk kawasan-kawasan khasnya bagi mereka tidak berkemampuan, selain pada isu cerai, isu hadanah, pada isu hadanah, isu tentang nafkah, kemudian lepas itu mendapat perintah pada nafkah, pelaksanaan kepada perintah. Dan kadang-kadang bila dapat perintah tu banyak, nak melaksana perintah tu menjadi masalah sebab dia lari sini, dia lari sana. Jadi anak-anak menjadi mangsa. Itu sebabnya kalau ada mediasi, diharap semua cabaran ini dapat kita selesaikan pada peringkat yang paling tersingkat. Dan kadang-kadang seperti yang mana Tuan Yudi Petua tahu, kadang-kadang mediasi ini mungkin marah sebab benda lain, marah nyamuk bakar kelambu. Dan bila berbincang di luar mahkamah,
kemungkinan boleh dibawa bersama dan kemungkinan penyelesaian itu lebih mudah. Sebab adanya orang-orang yang lebih berpengalaman, mungkinnya bekas hakim, memberi mereka nasihat. Itu sebabnya program Justice on Wheels ni bagi pihak Jabatan Bantuan Guaman, kita nak juga memberi bantuan kepada mereka-mereka, terutama sekali peguam-peguam swasta di luar yang kemungkinan berkata bahawa adanya setengah kes mereka tidak mempunyai kepakaran dalam bidang kes-kes jenayah di bawah YBJK sebagai contoh. Dan mungkin dalam kes Justice on Wheels ni, terutama sekali bagi peguam-peguam kita di luar sana, di kawasan luar bandar, boleh memberi perkhidmatan kepada Jabatan Bantuan Guaman dan membantu dalam elemen mediasi sebagai contoh. Dan kadang-kadang dalam kes kajian tempatan dan juga kepada mereka di luar sana, masalah kadang-kadang masalah bil yang tak terbayar, kadang-kadang notis mereka tak dapat, kadang-kadang mereka rasa dia bayar tetapi tak adanya resit pembayaran. Jadi ini isu-isu yang boleh diselesaikan di luar mahkamah. Sebab kadang-kadang dalam kes mereka yang mempunyai masalah dengan kajian tempatan, tiba-tiba compound dan kemudian tindakan seterusnya tu tindakan yang kadang-kadang begitu keras. Jadi perlulah seseorang yang boleh bercakap bagi pihak mereka. Dan pada tahun ini yang kita dapat banyak, Jabatan Bantuan Guaman mendapat banyak pujian daripada mahkamah sendiri, ialah Legal Companion yang diwujudkan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan kes-kes jenayah. Dan Legal Companion ni berarti dia meneman anak-anak di mahkamah jenayah apabila mereka berhadapan dengan kes-kes jenayah seksual. Sebab walaupun mahkamah tu dalam bentuk yang amat dalam bahasa friendly to the children, tetapi nak tunggu, nak menjawab soalan, nak berhadapan dengan cross examination dan sebagainya tu, dia bukannya lebih kepada naratif membimbing, tetapi lebih kepada naratif meneman kanak-kanak tersebut. Sebab bukan semua orang berani ke mahkamah. Mungkin kita yang berhormat ni semua hero-hero belaka berani ke mahkamah, tetapi mungkin di kawasan sana, terutama sekali kanak-kanak, mereka tidak berani dan mereka tidak yakin walaupun mungkin bahan bukti itu kuat. Itu sebabnya Jabatan Bantuan Guaman, kita harap insya-Allah dengan Belanjawan 2024 ini akan berhadapan dengan langkah-langkah yang lebih proaktif dengan izin out of the box strategi supaya rakyat kita dapat berhadapan dengan kerajaan yang bertemahkan kepada kerajaan madani. Minta penjelasan. Oh, silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Yang Berhormat Menteri, saya nampak komitmen daripada kerajaan, khususnya yang dibawa melalui Yang Berhormat Menteri hari ini, cukup jelas bahawa kerajaan beriltizam untuk mencari jalan bagaimana kita boleh membantu mereka yang perlukan bantuan, khususnya apabila menghadapi cabaran undang-undang bukan sahaja di mahkamah tapi juga di luar mahkamah. Dan ini dibahagikan kepada dua bahagian, Speaker, iaitu bahagian jenayah dan bahagian sivil. Tapi keseluruhannya, Yang Berhormat Menteri, ianya berbalik kepada soal sama ada pun tidak kita mempunyai infrastruktur yang mencukupi untuk kita menangani masalah ini, dan ianya juga bergantung kepada soal kos. Jadi kita sudah bincang berkenaan dengan perkara ini kian lama, dan saya lihat langkah-langkah diaturkan bagi tujuan kita mencari jalan penyelesaian, tetapi kesemuanya akan sudah tentu melibatkan isu kewangan. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah pendirian kerajaan berkenaan dengan bagaimana kita boleh meningkatkan peruntukan yang diberikan untuk menangani masalah ini, dan juga dalam soal ini adakah kerajaan bersedia untuk mendapat lebih daripada input ataupun cadangan daripada pihak-pihak seperti Bar Council dan juga NGO berkaitan, bagaimana kita boleh membantu untuk mewujudkan satu sistem di mana masalah ini dapat diselesaikan. So one, it is infrastructure, number two, it's cost, dan ketiganya, beberapa lamakah akan kerajaan ambil untuk kita mula melihat apa disebut sebagai usaha-usaha ini diambil untuk kita menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Menteri. YB Menteri, soalan yang berkaitan boleh tak? Terima kasih YB Menteri. Berkenaan dengan isu yang telah dibangkitkan oleh YB Damansara tentang kos itu, saya juga dah ada bangkitkan dalam ucapan perbahasan saya mengenai kos, terutama sekali tentang YBJK, yang mana maklum balas yang saya terima selalunya adalah YBJK ni tak cukup kewangan untuk beroperasi dan sebagainya, jadi ada kekangan di situ. Jadi sementara menunggu kita ada konsolidasi di antara YBJK dan juga
Jabatan Bantuan Guaman ni, adakah kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberikan mungkin sedikit lebih peruntukan yang lebih kepada YBGK ni, sekurang-kurangnya sehingga kita dapat laksanakan reformasi Bantuan Guaman ni? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Damansara dan juga Yang Berhormat Bangi. Isu dia mudah saja. Pertama sekali berkenaan dengan isu mobile court. Kalau kita tengok daripada senarai kita di Sabah Sarawak, kita mempunyai dalam kawasan pendalaman, contohnya di Sarawak, pada mula operasinya 52 kes-kes mahkamah bergerak. Kemudian di Sabah pula bermula pada tahun 2017. Kemudian di Sabah pula kita tengok bahawa tentang lokasi pula antara 63 lokasi bermula juga tahun 2007. Sebenarnya bila bercakap tentang mahkamah bergerak, dia mempunyai dua konsep, Tuan Yang Dipertua. Dia tak semestinya konsep tu dalam mahkamah. Bila kita tengok bila mahkamah bergerak spesifik yang disebut di Sabah Sarawak ni, ia lebih kepada pendengaran permohonan kes sijil daftar lewat kelahiran dan kematian, pengesahan dokumen bagi apa jenis permohonan termasuk bagi tujuan pendaftaran lewat kelahiran di Sarawak, permohonan kad pengenalan, Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan tanah, Jabatan Tanah, permohonan anak angkat, permohonan bantuan kerajaan dan sebagainya. Kemudian ada juga prosiding pendengaran kes jenayah trafik dan sivil di Sabah, prosiding perbicaraan kes hutan kecil di Sabah. Maknanya bila adanya mahkamah bergerak, tanggapan semua tu mahkamah tu bergerak dan semuanya berlaku dalam mahkamah. Tetapi juga adanya persepsi umum bahawa mahkamah bergerak tu bererti hakim-hakim yang ada dalam mahkamah, sistem-sistem mahkamah yang ada tu diturunkan pada premis yang wujud. Tetapi masalahnya bila bercakap tentang mobile court tu ialah kawasan tu begitu pendalaman, jadi program nak masuk ke dalam tu memakan masa. Tapi kalau berbanding 2007 dengan hari ini tahun 2023 dan tahun depan 2024, dengan sistem teknologi dan ada kemungkinan dan juga pengalaman daripada kes COVID yang mana hakim-hakim kita sivil dan terutama sekali kes sivil yang pergi banyak pada online hearing, kita dapat melihat bahawa ini satu premis yang baru yang boleh kita kemas kini supaya isu mahkamah bergerak ini boleh menjadi satu isu yang menjadi satu kebenaran dalam lokasi dan jumlah yang begitu banyak. Jadi bila Yang Berhormat daripada Damansara tanya saya tentang kos, jawapan saya, kalau fixed cost itu lebih kepada premis yang ditanggung oleh kerajaan. Tetapi kos yang kadang-kadang tinggi ialah kos peguam. Sebab peguam kita bila dia pergi sebagai kes dalam elemen mahkamah memakan masa. Mungkin dia bagi diskaun, tetapi yang penting di sini kalau kita bertemakan kepada termasuk elemen ADR, Alternate Dispute Resolution, dalam kes mediasi, dalam kes timbang tara, dalam kes civil kita boleh mengurangkan kos sebab kita menyelesaikan kes itu awal. Tetapi disebabkan oleh kes jenayah ni tema dia berlainan, kerana kes jenayah ni kita tidak boleh mempercepatkan. You cannot force. Kecuali kalau sekarang ni katakan dalam masa terdekat kerajaan nak mewujudkan pendekatan yang agak berbeza. Contohnya yang mana Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri memberikan kenyataan tentang kes-kes dadah di mana dilihat daripada elemen penyakit dan kita mengurangkan penjara sebagai contoh. Itu mungkin akan menjadi hala tuju pada tahun 2024, tetapi saya tidak bertanggungjawab dalam hal tersebut. Tetapi yang saya tengok, kita memang perlu mengurangkan kos. Tetapi sudah tentu antara cabaran yang paling depan ialah melihat kalau adanya subsidi yang wujud. Dan YBGK ni kita lihat subsidi daripada kerajaan dan rakyat memang bertambah, kes memang bertambah dan jumlah macam mana pun kita letak mungkin tidak akan memadai. Itu sebabnya ada beberapa bidang kuasa negara mewujudkan bahawa dalam kes-kes yang melibatkan golongan yang tidak mampu, kemungkinan pembayaran kes itu berkurangan. Itu sebab untuk mewujudkan negotiation dengan peranan yang dimain oleh Bar Council dan State Bar Committee amat penting untuk membincangkan. Tetapi kalau kita dapat mengurangkan kes dan mewujudkan lebih banyak penyelesaian luar mahkamah, mungkin kos itu berkurangan. Tetapi sudah tentu jangka masa yang panjang bagi negara kita ialah kewujudan kemungkinannya public defender, iaitu satu elemen yang begitu berfokus dan begitu konkret dalam penyelesaian bantuan guaman aspek sivil dan juga jenayah. Dalam kebanyakan negara, public defender itu ialah satu elemen yang baru diwujudkan untuk memberikan perlindungan yang tanggungjawabnya oleh kerajaan.
tetapi mereka terlibat dalam public defender services ini dilihat sebagai elemen daripada elemen pendakwaan yang ada. Tetapi sudah tentu akan isu falsafah itu berlaku kalau punca kuasa daripada kerajaan yang mensabit, kerajaan kemudian menghantar peguam untuk prosecute, mendakwa, kemudian hantar peguam untuk membela, kemudian ada banyak-banyak isu yang tidak dipersetujui. Itu sebab YBGK yang luar daripada kawalan kerajaan terlibat dalam kes-kes jenayah sebab mereka bertentangan dengan mereka yang mendakwa, iaitu daripada suara negara, iaitu kerajaan yang mendakwa, YBGK Badan Bebas membela. Silakan Daman Sarah. Terima kasih. Izinkan saya Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya dengar apa yang disebut di situ sebagai cadangan untuk kerajaan, nombor satu, untuk serap sedikit daripada kos daripada mereka yang perlu mengeluarkan kos untuk membela diri dalam kes-kes yang tertentu. Itu satu. Nombor dua, Yang Berhormat Menteri sebut berkenaan dengan mungkin kita nak wujud public defender di mana ada badan yang akan melihat kepada aduan yang dibuat bagi pihak mereka yang dituduh dan perkara itu dapat dibawa ke hadapan. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, bagaimana dengan kes-kes di mana seperti mana saya lazim bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini, apabila ada salah guna kuasa pada pihak, mungkin pihak penguasa, walaupun saya bagi contoh SPRM kerap kali laporan-laporan polis dibuat, siasatan juga dibuat oleh anggota polis, mereka buat tugas mereka, fail disediakan, diserahkan kepada pihak AG, tetapi tidak ada tindakan diambil. Apabila ditulis surat, tidak ada jawapan. Kemudian berdolat dalik, SAG hantar balik kepada polis, polis hantar balik kepada AG, bertahun-tahun berlalu, kemudian kes itu kita lihat dia ni hilang begitu saja. So bagaimana rancangan kerajaan apabila kita ada sebut berkenaan dengan bantu pihak-pihak tertentu ni, terdapat pihak-pihak yang tertindas di luar di situ oleh kerana salah laku yang berlaku. Jadi apakah kerajaan berhasrat untuk mewujudkan satu sistem di mana aduan-aduan tersebut juga akan diambil tindakan dan disegerakan supaya kita dapat mewujudkan kembali confidence dalam sistem yang ada. Saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan satu kes yang melibatkan seorang warga daripada China, di mana pihak pegawai-pegawai SPRM masuk ke dalam apartmen beliau, ambil duit lebih kurang RM600,000. Pihak polis mengambil tindakan, mereka tahan pegawai-pegawai SPRM itu, kemudian wang itu pun dapat mereka perolehi daripada pegawai-pegawai tersebut. Wang itu kemudian dikembalikan oleh mahkamah kerana setuju bahawa tidak ada sebab untuk ambil wang itu. Kes itu pun tak ada tindakan. Jadi kita nak tahu kenapa boleh berlaku sebegitu rupa, dan apakah rancangan kerajaan untuk pastikan bila kita sebut defender, kita nak bela ni, kita perlu ada satu sistem yang memang kepada saya sistem yang efektif supaya masalah ini dapat kita selesaikan. Terima kasih Menteri. Yang Menteri, saya nak selaras dengan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Daman Sarah tadi, yang disebut ada kes-kes yang dilaporkan kepada pihak berkuasa, khususnya SPRM, dibuat siasatan, dibuat interrogation dan juga tangkapan, tapi tidak ada tindakan. Persoalan saya sebaliknya daripada itu. Ada pula kes-kes yang dibawa oleh SPRM ke mahkamah dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan yang tidak bersedia. Bagi contohnya yang dibawa terhadap Yang Berhormat Tasik Gelugur baru-baru ini. Dah dibawa ke mahkamah, tiba-tiba DPP minta supaya DNAA dulu kerana charge-nya tidak proper lagi, kemudian dituduh kembali juga kepada pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional. Dibuat tuduhan, apabila dirujuk permohonan untuk mahkamah menilai semula, mahkamah mengatakan bahawa tuduhan itu tidak proper, tidak dalam keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan terpaksa di acquitted and discharged dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apakah tindakan kerajaan memastikan sesuatu aduan, komplain berhubung dengan kes-kes jenayah, terutamanya rasuah ini, diberikan perhatian yang sewajarnya mengikut undang-undang sebelum ianya digunakan kuasa AG di bawah perkara 145 dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.
Sebenarnya saya secara peribadi sebagai seorang yang pernah menjadi peguam jenayah dan juga peguam sivil, memang selalunya berhadapan dengan satu elemen frustration bahasa yang saya boleh guna secara tanpa ada niat jahat a very good faith statement. Frustration bukan niat jahat. Saya tidak menuduh mana-mana agensi. Tetapi saya rasa pada tahun 2023 ini kita melihat bahawa dengan saya selalu menekan pada elemen teknologi social media teknologi, tidak ada apa yang boleh disembunyikan lagi. Maknanya banyak maklumat ada di luar sana. Jadi bererti bahawa dalam negara kita agensi-agensi penguatkuasa mesti menjalankan tugas mereka dengan penuh transparansi dan accountability. Dia tak boleh lagi menganggap bahawa kuasa yang ada tu boleh menjadi satu kuasa yang sewenang-wenangnya. Itu adalah dia punya general premise. Itu sebabnya kalau kita tengok, pertama sekali bila bercakap tentang pendakwaan dululah, di mana pada hari ini saya pun dah banyak kali jawab. Komitmen Kerajaan Madani memang ada kepada elemen pemisahan AG dengan prosecution powers. Memang. Maknanya AG sebagai penasihat undang-undang pada kerajaan dan AG sebagai pendakwa negara. Itu memang committed, tetapi memakan masa dan jawatan kuasa hak wakil daripada ahli-ahli dua-dua pihak memang terlibat dalam empirical study dilakukan. Itu adalah elemen pendakwaan. Jadi bila bercakap tentang elemen agensi kuasa, kita mempunyai badan yang ada. Kita ada AIAC dan kemudian kita ada beberapa elemen, dan kalau kita tengok di polis kita mempunyai IPCMC yang telah memakan masa yang lama. Tetapi pada hari ini bagi pihak kerajaan, memang kerajaan menyebut tentang kewujudan ombudsman, dan ombudsman yang disebut ini nak membawa semula isu yang paling utama, adakah EIAC yang wujud memantau semua enforcement agency itu dimasukkan di bawah ombudsman ni, ataupun ombudsman tidak wujud pada premis negara kita. Ini masih dalam perbincangan. Tetapi semasa menunggu keputusan ini untuk dibuat sebagai satu dasar oleh kerajaan pada hari ini, saya melihat bahawa undang-undang yang ada ni memang mencukupi. Sebab itu yang bila kita sebut pada hari ini, kerajaan hari ini ialah kerajaan yang mempunyai penghormatan kepada sistem separation of power. Sebagai contoh, kuasa judiciary, kuasa mahkamah, dan semua yang berhadapan dengan tidak kepuasan hati daripada mana pihak, saya tak nak cakap kes yang spesifik sebab subjudis, mereka boleh pergi ke mahkamah hari ini, dan mereka telah pergi kepada mahkamah untuk menuntut hak mereka. Dan hari ini kalau kita baca dalam social media, online news, macam-macam permohonan dibuat. Tidak adanya halangan permohonan itu tidak boleh dibuat. Tetapi saya bercakap permulaan saya tentang bantuan guaman. Bantuan guaman itu kepada mereka yang tak mampu, terutama sekali kes sivil dan kes jenayah. Kes-kes yang disebut, kata contohnya individu yang punya kewangan yang besar, ataupun badan-badan organisasi yang besar, syarikat yang besar, atas tuduhan rasuah, atas mana-mana tuduhan yang dilakukan, mempunyai kemampuan untuk mencari peguam, dia tidak boleh mendapat bantuan guaman. Daripada premis percakapan perbahasan saya pada hari ini, permulaan dengan Jabatan Bantuan Guaman dan YBJK. Jadi nak menjawab kepada Kota Baru tu, saya nak beritahu Kota Baru bahawa undang-undang yang ada pada hari ini ialah undang-undang yang sama yang mana bila kerajaan masa PRU14 kerajaan yang sama. Maknanya undang-undang tu undang-undang sama. Tidak adanya pindaan pada undang-undang di segi agensi-agensi yang disebut tadi. The law is the same. The law has been that way. Jadi sekarang ni kalau kita nak buat pada perubahan dan pindaan, perlu kita banyak kajian. Tetapi saya nak menekan di sini bahawa kerajaan tidak lari pada tanggungjawab, kerana pertama sekali ialah kita bercakap tentang Akta Kebebasan Maklumat. Hari ini Kerajaan Madani bercakap tentang Akta Kebebasan Maklumat. Perlunya pindaan dilakukan. Tetapi mungkin tak sempat pada tahun ni, mungkin insya-Allah pada tahun depan. Dan Akta Kebebasan Maklumat ini sangat penting kerana perlu dilihat sekali dengan Akta Rahsia Rasmi 1972. Jadi perlunya satu balancing act di mana Akta Rahsia Rasmi kemungkinan dipindah supaya Akta Pemberi Maklumat mempunyai skop yang lebih luas. Jadi itu semua kata orang dalam bahasa orang putih building blocks. Jadi kita tidak boleh hanya datang ke parlimen membuat pindaan sewenang-wenangnya tanpa membuatkan libat urus bukan saja dengan ahli-ahli politik ataupun wakil rakyat di sini dua-dua blok, tetapi juga pada agensi-agensi terlibat yang akan melaksanakan perkara tersebut. Tetapi dialog tersebut, perbincangan tersebut, percakapan tersebut disebut oleh Kerajaan Perpaduan Madani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10.
We are not keeping quiet about it. Kita bercakap. Sebab kita mempunyai kesedaran perlunya satu perubahan di segi landscape kita. Dan apa gunanya nak bercakap tentang contohnya mempunyai undang-undang yang begitu ketat kalau Akta Kebebasan Maklumat tidak memberi perlindungan yang sepenuhnya kepada pemberi maklumat. Jadi siapa yang nak report? Jadi dia tidak boleh bergerak bersendirian tanpa mempunyai dia punya undang-undang yang soalan saya tak jawab, Yang Berhormat. Kejap, satu-satulah Yang Berhormat. Kemudian Akta Perlindungan Pemberi Maklumat yang 2010 yang apa dia Yang Berhormat? Yang Berhormat Menteri Masa Surat Taman. Oh, kejap. Kerajaan soalan Yang Berhormat berkenaan dengan SPRM. Tentang apa? Tentang apa? Damansara membangkitkan siasatan dibuat, tidak ada pendakwaan. Saya membangkitkan tidak ada siasatan yang lengkap, dibawa ke mahkamah dan kemudiannya dibuang oleh mahkamah. Kenapa jadi begitu? Yang Berhormat, sebab separation of powers lah saya tak boleh jawab sebab saya bukannya menteri yang commissioner for SPRM untuk menjawab pada hari ini, dan saya juga bukan pendakwa raya, dan saya juga bukan ketua So siapa negara. menteri yang jaga SPRM sekarang? Saya setakat ni jawapan saya ialah saya bukan menteri yang jaga SPRM. Saya tidak bertanggungjawab. Saya dulu jawab mengenai SPRM. Saya boleh jawab tapi saya bukan bertanggungjawab. Jawab tu berlainan dengan bertanggungjawab. Jawab tu saya dapat jawapan Jadi tak yang bertanggungjawab lah sekarang. Tapi kalau saya nak jawab, saya boleh bagi jawapan bertulis. Tapi saya nak jawab sekarang, persediaan saya kepada isu-isu yang saya nak jawab dalam belanjawan. Yang Berhormat bawa isu tentang belanjawan. Yang Berhormat tanya pada SPRM, saya boleh bagi jawapan bertulis. Saya minta jawapan Spesifik. bertulis. Tak ada Saya minta masalah. jawapan bertulis. Tak adanya Kerajaan Perpaduan Madani nak lari pada tanggungjawab. Tak adanya. Kalau salah, tetap salah. Tapi sebelum saya duduk saya baca social media ni. Saya tahu saya nak duduk ni. Yang lain tu saya akan bagi jawapan bertulis lah supaya jangan orang kata Kerajaan Perpaduan Madani ni lari pada tanggungjawab. Saya nak baca pada Akta SPRM Akta SPRM dan juga berkenaan dengan kuasa SPRM sebagai contoh kuasa dia memang luas Yang Berhormat semua, kita semua tahu. Tapi saya nak sebut juga bila kita bercakap tentang Akta Keterangan 1950 di bawah Seksyen 126 tentang professional communication. Sekarang ni banyak orang bercakap bahawa peguam-peguam mengatakan bahawa tidak boleh adanya fishing expedition. Itu premis daripada banyak peguam-peguam. Bar Council telah membuat kenyataan. Saya nak komen sebelum saya duduk bahawa saya rasa nak baca Seksyen 126 ni kena baca menyeluruh, 126(1). Sebab dia kata no advocate shall anytime be permitted unless with clients express consent to disclose any communication. Itu dalam Evidence Act, semua kita tahu, yang melalui kes jenayah. Tapi banyak orang lupa pada satu perkara di bawah proviso itu mengatakan provided that nothing this section shall protect from disclosure of any such communication made in furtherance of any illegal purpose, dan B, any fact observed by any advocate in the course of his employment of such showing of any crime or fraud that has been committed since the commencement of his employment. Maknanya peguam ke mana-mana badan profesional, kalau dia terlibat dalam mana-mana kes jenayah, terlibat membantu pelakuan jenayah, dia tidak akan mendapat perlindungan. Itu maksud saya. Jadi itu sebabnya bagi sini saya rasa nak baca undang-undang tu baca menyeluruh, jangan baca sekat-sekat. Ini jadi masalah kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya akan bagi jawapan bertulis. Jadi yang buat terbaru jangan takut, pengerang tidak akan lari. Dengan itu saya mengucapkan menyokong pada Belanjawan 2024. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.